Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita telah berada di hari-hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan pada tahun ini, dan kita amat berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Ramadan kali ini penghapus segala dosa kita yang masa lalu. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada ulama menyatakan bahawa kita ni manusia adalah makhluk multi-dimensi, iaitu makhluk pelbagai dimensi. Kita hidup di atas muka dunia ni bukan seorang, tapi kita hidup dengan orang lain. Bukan setakat dengan orang lain, kita juga hidup dengan makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang bertuhan mempunyai hubungan dengan Tuhan masing-masing mengikut kepercayaan masing-masing. Manusia yang beriman hubungannya dengan Tuhan yang sebenar, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah seorang Muslim akan mengucapkan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Selain daripada itu, selain daripada hubungan kita sebagai seorang Muslim dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia juga mempunyai hubungan dengan persekitaran kita. Kita ada hubungan dengan manusia yang lain, kita ada hubungan dengan flora dan fauna, kita ada hubungan dengan haiwan, terutama haiwan peliharaan, kita ada hubungan dengan persekitaran kita, pokok-pokok, alam sekitar dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang hakikat manusia. Baitulah Allah Subhanahu wa taala telah mengatur peraturan-peraturan dalam hubungan kita dengan dia, iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengatur hubungan kita dengan manusia yang lain dan juga dengan alam sekitar kita. Manusia ni sebagai sifatnya hamba, tidak terlepas daripada kesalahan, melakukan kesalahan. Kita tidak terlepas daripada sebarang dosa. Itu manusia, sifat manusia. Tidak terlepas daripada melakukan kesalahan, tidak terlepas daripada dosa, melainkan para nabi yang menurut kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah, para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam ini adalah manusia yang maksum, yakni terpelihara daripada melakukan dosa. Tapi kita sebagai manusia biasa, sidang penonton yang dirahmati Allah, kita ada melakukan kesalahan dan juga melakukan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, kullu bani Adam khata', tiap-tiap anak Adam itu ada melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik manusia yang melakukan kesalahan itu adalah mereka yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Di mana bulan Ramadan al-Mubarak ini adalah satu bulan yang membuka peluang seluas-luasnya kepada kita untuk kita menebus segala dosa-dosa kita yang kita lakukan pada masa yang lepas. Banyak riwayat-riwayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya riwayat yang cukup popular dalam bulan Ramadan ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shama ramadhana, man qama ramadhana, man shama ramadan, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, man qama ramadan, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, terutamanya dengan qiyamul lail, dengan ibadat-ibadat dan sebagainya, tuan-tuan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, yakni
mengikut peraturan-peraturan ataupun mengikut kaedah-kaedah yang diaturkan, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahtisaban, penuh pengharapan, penuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan segala yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Ada ulama yang menyatakan bahawa orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini, orang yang menghidupkan bulan Ramadan ini, akan dihapuskan segala-gala dosanya, termasuklah dosa kecil dan juga dosa besar, dengan syarat imanan wahtisaban itu tadi. Ada ulama kata bukan semua dosa yang dihapuskan, tetapi dosa kecil sahaja yang terhapus, kerana dosa besar ini kalau mengikut prasyaratnya memerlukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan proses taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulama yang mengatakan bahawa terhapus semua dosa-dosa, termasuklah dosa kecil, dosa besar ni, bergantung kepada perkataan iman dan wahtisaban itu tadi, iaitu seorang yang berpuasa menghidupkan bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, bererti dia telah melakukan ibadat puasa dan juga ibadat-ibadat yang dituntut di dalam bulan Ramadan ini dengan segenap perhatian dia bahawa dia itu adalah manusia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata berpuasa untuk meninggalkan makan dan minum dia, tetapi berpuasa dengan penuh keimanan, iaitu meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan masa lalu yang dilakukan. Dengan arti kata, menjalani ibadah dalam bulan Ramadan itu sekaligus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ulama-ulama yang mengatakan hanya dosa kecil sahaja yang terhapus, mereka mengatakan bahawa bertaubat itu ada, taubat daripada dosa besar itu ada beberapa perkara yang perlu dilakukan. Yang pertamanya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, antaranya pertamanya ialah menyesal dan meninggalkan dosa besar yang telah dilakukan itu. Yang keduanya, memohon keampunan dan istighfar yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, jika dosa tersebut ada sangkut paut dengan hak orang lain, maka dia kena meminta maaf atau meminta halal daripada orang yang dia ada buat kesalahan dosa itu. Dari segi ini, ulama ada kesepakatan bahawa dosa yang dihapuskan ketika dalam bulan Ramadan ini, kita melakukan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan ini, ialah dosa yang ada kaitan ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah bulan Ramadan ni tuan-tuan adalah bulan di mana dari segi ritualnya, dari segi pengibadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selesai. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengampunkan dosa kita dengan melakukan ibadat-ibadat, terutamanya berpuasa dan juga menghidupkan bulan Ramadan itu dengan qiyamul lail, tadarus Quran dan sebagainya tuan-tuan. Jadi Ramadan ini adalah bulan untuk menyelesaikan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan itulah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita satu Syawal. Di mana satu Syawal ini sebagai hari kemenangan, hari di mana kita berjaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara sukarela di dalam bulan Ramadan, menyebabkan dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu berguguran. Maka pada bulan Syawal itu pula tuan-tuan, pada satu Syawal itu adalah masa untuk kita membersihkan dosa kita dengan orang lain. Kan itulah dalam bulan Syawal ataupun pada satu Syawal itu, pada bulan pada hari raya itu, kita disunatkan untuk bertemu seramai-ramai mungkin orang, berjumpa dengan rakan taulan ahli keluarga terutamanya tuan-tuan, dengan rakan sahabat kita, dengan sesiapa sahaja umat Islam, bertemu seramai-ramai mungkin manusia Muslim, untuk kita
meminta ampun kepada mereka, kita saling mendoakan di antara satu sama lain dengan kalimat taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan, amal kita dan juga amal kamu semua. Dan selain itu kita berjumpa untuk menjernihkan kekeruhan kalau ada, atau kita minta ampun dan maaf. Mbak kata dalam dalam bahasa Indonesia disebut halal bihalal, iaitu kita berjumpa untuk kita saling memaafi di antara satu sama lain. Terutamanya tuan-tuan, dengan kaum kerabat, kita menghubungkan tali silaturahim, kerana memutuskan tali silaturahim dengan kaum kerabat itu merupakan salah satu dosa yang dalam satu riwayat menyatakan tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi dengan adanya bulan Syawal ini, mudah-mudahan hubungan silaturahim yang terputus itu dapat dijalin kembali. Bertemu kembali dengan kaum kerabat yang mungkin lama terputus hubungan, bukan kita sengaja memutuskan hubungan, tetapi mungkin kerana jarak, kerana masa, kerana kesibukan harian dan sebagainya menyebabkan kita tidak dapat berhubung dengan kaum kerabat kita. Maka pada 1 Syawal itulah peluang untuk kita bertemu dengan kaum kerabat dan saudara mara, rakan taulan kita, untuk kita berhubung dan juga saling memohon ampun dan maaf di antara satu sama lain jika ada kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannah bisalam. Kata Nabi SAW, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, sebarkan kedamaian, sebarkan kedamaian. Maknanya bukan menyebarkan ataupun menjaja permusuhan dan pergaduhan, tetapi menyebarkan kedamaian. Assalam, sekurang-kurangnya kita berjumpa dengan sesama kita, sesama Muslim terutamanya, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah ketika kita berkunjung daripada rumah ke rumah dan sebagainya, bertemu dengan rakan taulan kita pada ketika 1 Syawal itu, kita akan saling mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salah satu daripada budaya ketika berhari raya itu, kita akan menghidangkan makanan kepada tetamu kita. Maknanya dekat sini sudah berlaku kita memuliakan tetamu, dan kita telah berlaku wa at'imut ta'am itu tadi, iaitu memberikan makan. Tak kira sama ada orang kaya, sama ada orang miskin, kita akan menghidangkan makanan kepada mereka, tuan-tuan. Dan pada ketika itu juga kita sudah menghubungkan silaturahim di antara. Rasulullah berpesan, walaupun sudah berakhir bulan Ramadan, kita kena juga dianjurkan juga untuk kita menghidupkan malam dengan solat, iaitu bertahajud. Maka kalau kita melakukan perkara-perkara ini, tuan-tuan, maka Rasulullah SAW menyatakan kita akan masuk ke dalam syurga dengan penuh ketenangan, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Jadi pada kesimpulannya, kita umat Islam menjalani ibadah dalam bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita dapat meraih pahala sebanyak-banyak mungkin untuk memberatkan timbangan kita di hari akhirat kelak, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangannya itu, iaitu timbangan amal kebajikannya itu, maka dia itu berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan adanya bulan Syawal ini menjadi penghapus pula dosa kita dengan rakan taulan kita, sahabat handai kita, saudara mara kita, kalau kita ada melakukan dosa dan kesalahan dengan mereka. Dan itulah bulan Ramadan ini merupakan satu bentuk penghapusan dosa di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu dari segi ritualnya hubungan kita dengan Allah SWT. Dan bulan Syawal ini pula merupakan
penghapus dosa kita dengan yang berada di sekeliling kita, iaitu masyarakat. Dikatakan sebagai penghapus dosa sosial kita. Penghapus dosa sosial kita, iaitu dosa kita dengan orang lain. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.